Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta dan suka akan sesuatu itu, maka dia akan banyak menyebutkan tentang apa yang dia, tentang sesuatu yang dia suka dan cintai itu. Dan jadi apabila kita cinta kepada seseorang, maka nama dia akan sentiasa kita sebut. Begitulah juga jika seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan banyak dia sebut. Maka dia akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang menarik yang ingin saya kongsikan di sini. Kisah satu ulama ataupun imam besar yang sangat dihormati dan juga merupakan tokoh hadis di zaman salaf, yakni kisah Abdullah ibn Mubarak. Suatu hari Abdullah ibn Mubarak ni dia sandar di tiang rumahnya sambil menghadap ke arah Kaabah. Kerana tengok Kaabah ni juga merupakan satu ibadah. Jadi apabila dia tengok Kaabah, dia nampak ada seorang lelaki ni tawaf tapi dalam keadaan yang sangat lambat. Dia jalan langkah dengan langkah dia tu sangat lambat lah. Dia mengambil masa yang lama untuk langkah seterusnya. Jadi Abdullah bin Mubarak pun terus pergi kepada lelaki tersebut dan bertanya kepada lelaki tersebut, kenapa jalan lambat macam gini kan? Dah lah tawaf 7 pusingan pula tu, dia boleh pula jalan lambat. Jadi apa kata lelaki tadi? Lelaki tadi kata, aku isi langkahku ini dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mubarak pun tanyalah kepada lelaki tersebut, apa yang menyebabkan kamu buat macam ini kan, wahai si fulan? Jadi lelaki tersebut pun menceritakan apa yang terjadi. Satu hari kata lelaki tu, aku dan ayahku ingin menunaikan haji. Jadi aku dan ayahku bersama dengan jemaah-jemaah yang lain menaiki kapal lah untuk menunaikan haji, kapal laut. Jadi apabila sampai di pertengahan jalan, kami berhenti berehat dan pada waktu itu ayah aku nazak jatuh sakit dan dia meninggal dunia pada ketika itu. Dan tiba-tiba kulit wajah ayah aku itu bertukar menjadi sangat gelap, menunjukkan tanda su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Jadi aku menangis, aku sedih sangat. Dan apa yang aku nak cakap esoknya apabila kawan-kawan aku yang lain tengok keadaan ayah aku ini. Jadi aku menangis dan aku tertidur. Lalu aku bermimpi. Dalam mimpi aku itu aku berjumpa dengan seorang lelaki berkulit putih kemerah-merahan, berjubah putih, berserban putih, datang kepada aku. Masa tu ayah aku di perbaringan dan lelaki tersebut mengusap ayah aku daripada kulit berwarna hitam menjadi putih seputih-putihnya. Jadi sebelum lelaki tadi beredar, aku tarik jubah lelaki tersebut. Lalu aku bertanya kepada lelaki tersebut, demi Allah, siapakah engkau? Jadi jawab lelaki tersebut, kau tidak kenal aku siapa? Tak, aku tak kenal. Ana Rasulullah. Akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayah kamu banyak melakukan maksiat, banyak melakukan keburukan, banyak melakukan kejahatan. Tetapi ada satu perkara yang dia tidak tinggalkan, yang ini dia berselawat kepadaku sebelum dia tidur. Jadi pada malam ini aku datang kepada ayahmu untuk memberikan syafaat kepadanya sebelum dia akhirat kelak. Jadi apabila kita melakukan maksiat, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam satu syair Imam Syafi'i ada menyebutkan, syakautu ila waki'in su'ahibzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dalam syair ini Imam Syafi'i dia mengadu kepada lecturer dia, kepada guru dia, iaitu Imam Waqi', akan lemahnya dan buruknya hafalan dia. Kita tahu Imam Syafi'i ni hafalan dia sangat A+ lah. Jadi suatu hari ni dia susah nak menghafal. Jadi apa kata Imam Waqi'? Imam Waqi' menasihati Imam Syafi'i supaya meninggalkan maksiat. Kata Imam Waqi', ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi apabila kita melakukan maksiat, susah untuk kita memahami sesuatu ilmu itu. Jadi apabila kita melakukan maksiat, segeralah kita bertaubat kembali kepada Allah SWT. Dalam satu video, Syekh Ali Jumu'ah ada menceritakan apa yang dimaksudkan dengan wirid. Jadi Syekh Ali Jumu'ah mengatakan para waliullah ini mengatakan wirid itu ada 3. Kita mulakan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana istighfar ini Allah akan pindahkan kita daripada dairatul maksiyah, iaitu dalam keadaan maksiat, kepada dairatul taubah, kepada keadaan taubat. Dan apabila kita beristighfar, kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia seolah-olah kita membina hubungan dengan Allah melalui jalan kekasihnya. Dan jadi perlu kita ingat, selawat ini tetap diterima walaupun daripada seorang munafik. Tuqbal walau minal munafik. Jika ada seorang pelaku maksiat, dia berkata, aku ini pelaku maksiat, aku banyak melakukan maksiat, aku banyak melakukan dosa, aku malu untuk mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku rasa Allah tidak mahu melihat diri aku lagi. Maka lalulah di pintu yang lain, iaitu jalan kekasihnya. Berselawatlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita telah beristighfar, kemudian kita telah berselawat, afdalu min zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itulah wirid yang dimaksudkan, yang disampaikan oleh para waliullah, yang diceritakan oleh Syekh Ali Jumu'ah. Baik, sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin sampaikan sebuah hadis berkenaan kelebihan berselawat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak sekali, sallallahu alaihi asyran. Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak 10 kali, Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi alfan. Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan. Dan barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak 1000 kali, zahamat katifuhu katifi fi babil jannah. Akan berlagalah bahuku dan bahunya di depan pintu syurga. Maknanya akan sama-sama masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga video pada kali ini dapat memberikan kita semangat dan batu loncatan untuk kita terus istiqamah untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
dan yang buruk itu datang daripada kelemahan, kekurangan diri saya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.